Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini. Berita yang tergempar pada hari ini, PBS dan Star Sabah bergabung demi PRN 17 Sabah nanti. Kota Kinabalu, pilihan raya negeri Sabah ke-17 semakin menghampiri. Dan spekulasi mengenai penggabungan Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR kini semakin hangat diperkatakan. Langkah ini dilihat sebagai strategi besar bagi memastikan kestabilan politik Sabah dan kejayaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya yang akan datang ini. Baru-baru ini, Majelis Tertinggi PBS telah mengambil keputusan penting dengan membentuk jawatan kuasa khas untuk meneliti cadangan penggabungan ini. Jawatan kuasa itu telah dipengerusikan oleh ahli parlimen Tawau, Datuk Loh Su Fui, yang diberi mandat untuk menilai aspek teknikal dan perundangan penggabungan kedua-dua parti. Ketua Penerangan PBS, Datuk Johnston Bangkwai, menyatakan bahwa penggabungan ini adalah hasil perbincangan awal yang dilakukan secara tidak rasmi antara pemimpin PBS dan Star Sabah. Keputusan untuk menubuhkan jawatan kuasa khas ini menunjukkan kesungguhan kedua-dua parti dalam memperkukuh kerjasama politik mereka di bawah payung GRS. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan matlamat GRS untuk memantapkan kesatuan antara parti-parti komponennya menjelang PRN 17 nanti. Pada April yang lalu, PBS dan STAR telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk menjalin kerjasama strategik bagi menghadapi pilihan raya. MOU tersebut menjadi asas kepada perbincangan lebih mendalam yang kini diteruskan melalui Majelis Kepimpinan Bersama atau JLC PBS dan STAR. Minggu lalu, JLC telah mengadakan mesyuarat kedua di mana kedua-dua parti berbincang mengenai pembagian kerusi, penyusunan plan strategik serta pembentukan manifesto bersama. Presiden STAR, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, dan pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Dr. Joaquim Gunsalam, dalam kenyataan bersama mereka menegaskan bahwa kerjasama ini akan memperkukuh kedudukan PBS dan STAR sebagai pasukan politik yang kuat dalam GRS. Kedua-duanya optimis bahwa gabungan tenaga politik ini mampu membawa kemenangan besar kepada GRS dalam PRN 17 nanti. Langkah ini juga dilihat sebagai peluang untuk kedua-dua parti meningkatkan keberkesanan mereka dalam memperjuangkan isu-isu utama di Sabah, termasuk hak-hak rakyat tempatan dan pembangunan kawasan pedalaman. PBS dan STAR masing-masing kini memiliki 7 dan 6 kursi Dewan Undangan Negeri, menjadikan mereka kuasa politik penting dalam GRS selepas Parti Gagasan Rakyat Sabah. Kawasan-kawasan seperti Kundasang, Tambunan, Kiulu, dan Liawan yang mempunyai jumlah pengundi Kadazan Dusun dan Murut yang signifikan dijangka menjadi medan utama persaingan pada PRN 17. Dalam konteks ini, pembahagian kerusi antara PBS dan STAR akan menjadi isu penting yang perlu diselesaikan secara adil untuk mengelakkan sebarang konflik dalaman. Manifesto bersama yang dirancang oleh PBS dan STAR juga dijangka melengkapi manifesto utama GRS yang digunakan oleh semua parti komponennya. Dengan langkah ini, PBS dan STAR tidak hanya menumpukan perhatian pada kemenangan politik, tetapi juga pada penyatuan visi dan matlamat untuk Sabah yang lebih stabil dan progresif. Dalam mesyuarat ahli Majelis Tertinggi AMT GRS yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, persiapan pilihan raya juga menjadi fokus utama. Antara langkah yang sedang dijalankan atau sedang dilaksanakan ialah pembentukan Jentera Pilihan Raya Pusat dan Jawatan Kuasa Pengurusan Pilihan Raya. Ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan seluruh parti komponen GRS termasuk PBS dan STAR dalam menghadapi cabaran PRN 17 nanti. GRS yang kini dianggotai oleh 8 parti politik tempatan termasuk Gagasan Rakyat, STAR, PBS, Parti Maju Sabah atau SAPP, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, USNO, Parti Harapan Rakyat Sabah,
PHRS, Parti Liberal Demokratik LDP, dan Parti Cinta Sabah PCS sedang berusaha keras untuk memastikan setiap parti dapat memainkan peranan efektif dalam menjamin kemenangan keseluruhan gabungan itu. Walau bagaimanapun, timbul persoalan penting daripada usaha penggabungan PBS dan STAR ini. Pertama, adakah langkah ini benar-benar bertujuan untuk kestabilan politik Sabah atau lebih kepada strategi untuk memonopoli kuasa dalam GRS? Dalam penggabungan ini, kedua-dua parti berpotensi menjadi entiti politik yang lebih besar, tetapi adakah ia akan memberi kesan negatif terhadap hubungan dengan parti-parti lain dalam GRS? Contohnya, Parti Gagasan Rakyat yang kini menjadi parti dominan dalam gabungan itu mungkin memandang langkah ini sebagai cabaran terhadap pengaruhnya. Kedua, bagaimana dengan nasib identiti politik PBS dan STAR? Penyokong tradisional kedua-dua parti, terutamanya pengundi Kadazan Dusun dan Murut, mungkin bimbang bahwa penggabungan ini akan menyebabkan kehilangan identiti dan nilai perjuangan parti. Dalam konteks ini, penting untuk melihat sejauh mana kedua-dua parti dapat mengekalkan keunikan masing-masing tanpa mengorbankan prinsip utama mereka. Tambahan pula, pembahagian kerusi juga berpotensi mencetuskan konflik dalaman jika tidak diuruskan dengan baik. Persoalan lain yang perlu dipertimbangkan ialah bagaimana penggabungan ini akan mempengaruhi pilihan pengundi dalam PRN 17. Dengan penggabungan PBS dan STAR, adakah rakyat Sabah akan mempunyai pilihan politik yang lebih baik atau langkah ini hanya akan menyempitkan lagi ruang demokrasi? Dalam lanskap politik yang semakin kompetitif, rakyat mungkin mengharapkan lebih banyak pilihan, bukan sekadar penyatuan parti-parti besar. Selain itu, adakah manifesto bersama yang dirancang benar-benar dapat memenuhi kehendak rakyat atau sekadar memenuhi agenda politik gabungan? Penggabungan PBS dan STAR juga menimbulkan persoalan mengenai peranan GRS dalam platform penyatuan politik di Sabah. Adakah langkah ini selaras dengan visi GRS untuk membawa perubahan kepada lanskap politik Sabah atau sekadar mencerminkan ketidakstabilan dalaman yang perlu diatasi sebelum pilihan raya? Rakyat Sabah pastinya memerhati dengan teliti setiap langkah yang diambil oleh parti-parti politik ini. Sebagai penutup, usaha penggabungan ini membawa harapan besar untuk kestabilan politik dan kejayaan dalam PRN 17. Namun, ia juga menimbulkan persoalan kritikal mengenai kesan jangka panjang terhadap lanskap politik Sabah. Apakah pandangan Anda semua tentang isu ini? Adakah langkah ini akan membawa Sabah ke arah yang lebih baik atau hanya mengulangi getaran politik lama? Nyatakan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk share, like, serta subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY, untuk terus mengikuti analisis politik terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.